Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila sya'ar banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 29. Kalau hak Jawi muka surat berapa? 141. 141. Pada katanya masalah kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Masalah kedua daripada masalah mubtada'ah yang kita bahagi kepada dua, iaitu mumayyizah dengan ghairu mumayyizah. Masalah kedua mustahadah ni mubtadaah ghairu mumayyizah. Jadi mustahadah tu ingatlah ada 7 semua masalah dia. Ketujuh masalah tu barulah kita kata lepas ke fardu bagi orang yang mengalami masalah istihadah. Adapun perempuan yang tak mengalami istihadah tu tak apalah kita kata. Tapi walaupun tak apa, wajib jugalah untuk dia pelajari supaya bimbang-bimbang kalau katakanlah berlaku pada diri mereka. Jadi tak kalut dia panggil. Ada persiapan dah. Kerana masalah istihadah ni kebiasaan dah, tidak nanti tunggu tua dan sebagainya. Anak-anak gadis muda-muda pun ramai dah. Ya masalah kadang-kadang berlaku dah. Di awal usia yang muda tu masalah istihadah. Jadi kalau dia tak belajar, dia tak bersiap kan, jadi bila berlaku benda tu jadi kelakabut. Nak ibadat lagu mana? Tak kira tiap hari nak tanya. Tak kira tiap hari nak tanya ni gapo. Cari tok lelaki hak jenis gitu tak apalah. Mudah nak royak. Masalah kedua mubtadaah ghairu mumayyizah. Kali pertama datai darah dah berlaku istihadah, tetapi tidak ada tamyiz, tidak ada perbezaan bagi sifat darah. Mana sifat darah? 3. Yang pertama pada warna, yang kedua pada bau, yang ketiga pada rasa. Rasa ni kita dah lihat, rasa tu pekat atau cair. Rasa bagi masalah najis iaitu bagi pada tangan lah, bukannya tek lidah. Pada masalah najis ni kena hilang ke bau, rasa dan warna. Kerana najis tu ada tiga masalah, apa nama ni? Dia ada 2 masalah najis ni ke. Najis aini dan najis hukmi. Najis aini ni gapo? Iaitu dengan kita menghilangkan bau, rasa dan warna dia. Najis hukmi tu benda tu dah hilang tapi belum sirai dengan air mutlak, maka masih lagi hukum dengan najis dan tidak boleh untuk dibuat ibadat. Jadi rasa apa nama ni dalam masalah najis aini, dia kena hilang bau, rasa dan warna. Jadi bau tu hak makruf dah, warna pun makruf dah. Rasa tu
kasak dan sebagainya lah. Sama juga dengan masalah bersuci bagi orang perempuan dan orang lelaki. Sebab tu Tok Guru kita pesan tu, kadang-kadang orang masyarakat kita ni bersuci pun tak erti lagi. Apa? Bersuci tu bahasa berjuruh. Bahasa kita kata kapung kasar sikit, basuh berok pun tak erti lagi. Basuh berok tak erti lagi masyarakat kita lah ni. Betul ke tak? Betul. Bapa kata betul. Bila ditanya lagu mana alamat kata basuh berok ni bersih dah, kata bau. Siapa suruh bau? Ya tangan ya bau. Dok bahkan dalam kitab fiqh tu kata makruh pula duk bau tangan. Ada dalam kitab suruh untuk memastikan anda suci, anda ambillah tangan dan baukanlah. Tak ada dalam kitab, ada ibarat jumpa kita. Saya duk ngaji muka ngaji sikit je. Tak jumpa lah. Tak ada begitu. Lepas tu alamatnya mana bagi orang lelaki? Dengan rasa kasak. Dengan rasa kasak. Ada pun orang betina tahu mana kata telah suci dah daripada basuh berok dia ni, iaitu dengan rasa licin. Boleh ke? Ada ke dok masyarakat kita boleh hoyak gitu kalau tak mengaji? Tak boleh hoyak. Tak boleh hoyak nak tahu lagu mana. Ikut orang ramai-ramai orang dok bang juga kitanya. Sebab tu mari dok tanya ustaz macam mana kalau saya bang pada berok dan sebagainya. Dok main masalah ambil bang lagi. Ni bukan cerita Piramli ni. Jadi masalah gitu ulama orang panggil ambil tekanan pada masyarakat kita sebab ramai lagi hok tidak memahami terkadang masalah asas lagi. Lagu mana kita nak kecek masalah lebih besar lagi? Kalau hok masalah asas pun kita masih lagi di tahap yang tidak sempurna lagi ibadat. Macam mana orang panggil solat tu nak tanha anil fahsya'i wal munkar. Inilah kesedaran ginilah kita nak beri pada masyarakat kita supaya comel. Comel hok ni. Dan jika ada yang baharuhi itu tiada membeza akan ia akan sifat akan sifat darah. Tu dak kembali dah mesej tu. Dan jika ada yang baharuhi itu tiada membeza akan ia akan mana? Akan sifat darah. Sepertinya macam mana? Tak dapat beza. Seperti dilihatnya mustahadah lah, perempuan yang ada darah istihadah. Seperti dilihatnya akan dia akan darah atas satu warna jua, sewarna saja. Hok darah yang melampaui 15 hari itulah. Tu ada hok yang mau tanya kemarin. Jadi hok darah yang tidak melampaui 15 hari, itu tidak jadi isu. Hok jadi isunya bila darah melampaui 15 hari. Satu warna jua atau atas beberapa warna, tetapi ketiadaan satu syarat daripada segala syarat yang telah tersebut dahulu itu. Ni nak kena rujuk. Mana yang telah tersebut dahulu itu? Kita mengaji kemarin dia kata berapa? Dia kata syarat darah qawi itu dihukum ke dengan hid. Berapa syarat? Berapa syarat ya mari? 3 ni. Kalau hak anak ni muka surat 24. Kalau hak entah tu pergi masalah pertama muka surat berapa? Masalah mubtada'ah mumayyizah. Kemari muka surat apa kemari? Sepak saja juga. Atas sikit deh. Masalah apa ni dia kata mana hak mula-mula tu. Cuba tengok hak mula-mula dia pergi pada masalah mubtada'ah mumayyizah. Hak kita jawi tu. Susah sikitlah nak jumpa sekali. Maka dia kata hak marinya, jika ada ia baharuhi lagi membeza ia akan sifat darah seperti lihat darah itu qawi, seperti hitam dia da'i, seperti merah maka darahnya da'i itu istihadah. Dan jika lanjut masanya lepas tu dia kata apa? Dan jika lanjut masanya sekalipun darah yang qawi itu hid dengan syarat situ. Jumpa hak jawi. Hak rumi tu kalau hak anak muka surat 24 ni kena garis molek situ. Pada baris yang ke-5 daripada atas baris ke-5 baris ke-6. Ni nak kena tanda betul-betul sebab lepas pada ni pun dia akan kata seperti syarat yang terdahulu itu. Bila kata seperti mana syarat terdahulu kembali pada hak ni lah. Dengan syarat mana? Jika tiada kurang ia daripada sekuran kurahi. Darah qawi saat ni tu dihukum ke dengan hid dengan syarat dia tu mesti sehari semalam. Mari. Dan tiada lampau ia daripada sebanyak-banyak hid. Tak boleh lebih 15 hari. Dan tiada kurang yang doa itu daripada sekurang-kurang suci. 15 hari. Baik. Tu hak dia kata
segala syarat yang telah tersebut dahulu itu. Boleh dah. Situ tanda molek. Jadi dia kata kalau tak ada syarat-syarat terdahulu, maksudnya warna ada perbezaan, hitam, merah, tetapi tak cukup syarat. Bila tak cukup syarat, maka dikira ke ghairu mumayyizah juga. Dikira ke ghairu mumayyizah juga. Maka jika diketahuinya waktu permulaan datang darah sehari semalam jua, maka dia lagu mana kalau kata darah tak ada beza. Dak mari lebih 15 hari. Ataupun darah ada beza tetapi tak cukup syarat bagi tamyiz. 3 syarat tadi. Hukum dia lagu mana? Bagi perempuan yang kali pertama datang darah yang telah ada masalah istihadah ni, maka dianya jika diketahuinya waktu permulaan datang, dia tahu, dia tanda. Dia tahu. Tak. Dia tahu tu sebab dia tanda. Kalau dia tak tahu, dia tak tahu. Dia tanda dah berapa hari bulan datang. Tak kira lah bulan Masihi ke bulan Hijrah ke. Mungkin nak ambil hok kali pertama datang, awal hari yang datang. Maka dia kata waktu permulaan datang darah sehari semalam jua, sehari tu ya. Jadi hok 14 hari dah dia tunggu saat ni tu, hukum istihadah berlaku. Hukum istihadah berlaku. Dan suci daripada haid, iaitu yang kemudian daripada sehari semalam. Hok lain tu suci berlaku hukum dia hingga akhir bulan. Tak. Kalau kata mari akhir bulan, hingga akhir bulan lah suci. Jadi lepas pada 15 hari tu tak apalah, tak jadi isu sebab dia dah tahu dah istihadah tu. Hak jadi masalahnya sebelum 15 tu. Jadi hak sehari semalam saja haid, 14 hari 14 malam tu asalnya hukum haid, tetapi setelah melampaui 15 hari maka dihukumkan dengan istihadah. Pelik, berubah hukum. Tak berubah hukum. Begitu jugalah najis boleh jadi suci. Mana? Di antaranya cukur lah. Tak kan? Cukur masa sebelum pada dia cukur, dia buih, dia menggila tu. Tak buih gitu tu. Hak tu hukumnya najis. Tapi bila dah dia orang panggil sesat dah daripada buih dia saat ni, dia jadi cukur, maka hak tu hukumnya suci. Dia begitulah orang awal-awal mengaji. Awal-awal mengaji ni ke, nak jadi najis. Apa nak jadi najis? Kebiasaan rolik orang bila dia mengaji, awal-awal pengajian ni habis orang lain salah. Ni bodoh, hak ni salah, hak ni tak sah ibadat, hak ni haram. Habis semua dia hukum. Sebab dia berserah sebab dulu dia tak ada benda ni, ada senapai kat popo-popo hapis dia tembok. Tapi orang biasa dah dengan senapai, boleh. Tak ada yang tembok kursi orang. Tak. Dia tak tembok kursi. Sebab apa? Sebab dia orang panggil ada pengalaman dah. Ada pengalaman dah. Dan sucinya itu yang kemudian daripadanya hingga akhir bulan dari kerana bapa sehari semalam saja, kerana gugur sembahyang daripadanya daripada sehari semalam, daripadanya istihadah tu, kerana gugur sembahyang daripadanya orang yang mubtada'ah wa yumayyizah ni di dalam masa sehari semalam itu, yakin dia yakin ke sebab lagu-lagu mana ni sehari semalam tu pasti haidnya, sebab suka haid sehari semalam. Dia gugurnya di dalam masa yang lain daripada itu, daripada mana? Daripada sehari semalam tu. Lain daripada itu, ini lain daripada sehari semalam. Tiada diyakinkan hak tu tak berapa cerak. Hak 14 hari hak dia tinggal tu tak berapa cerak. Kemungkinan dia haid, kemungkinan dia istihadah dah. Jadi hak yakin saja kita ambil buat hukum haid. Hak tak yakin, maka kena qada balik semaya. Tiada diyakinkan, yakni tiada diyakinkan dengan haid. Tiada diyakinkan, ini tiada diyakinkan dengan haid. Maka bila dah tak diyakinkan dengan haid, ni tafriqnya, maka tiada iza alimta ma zukira. Apabila kamu telah ketahui dah benda tersebut, fa aqul laka, maka kena beritahu pada kamu, tiada ditinggalkan yang yakin melainkan dengan yakin seumpamanya umpama yakin. Nak tinggal hak yakin tak boleh kecuali dengan umpama hak yakin, baru boleh kita tinggal ke hak yakin. Ni kalau tak boleh tinggal. Jadi hak 14 hari hak tak diyakini tu tak boleh kita nak tinggal ke semaya sebab tak diyakini haid.
Adapun sehari semalam awal tu ada di orang panggil hukum haid. Kerana hak tu diyakinkan. Apa diyakinkan orang tanya? Sebab memang lagu-lagu mana haid ni sehari semalam. Hak lebih pada tu ada. Tu tak pasti. Sebab suka ke dia sehari semalam. Gitu kalau tanya apa yakin hak tu? Kerana suka ke haid sehari semalam. Jawab gitu. Atau dengan tandanya nyata. Mana ni? Maka tiada ditinggalkan kaedah dianya. Tiada ditinggalkan yang yakin melainkan dengan yang yakin seumpamanya, atau ada ditinggalkan yakin itu dengan tanda yang nyata. Mana tanda yang nyata? Seperti membezakan sifat darah. Agak masalah sekarang darah tu tak dapat dibezakan serupa. Ataupun dapat dibezakan tapi tak cukup syarat. Tak boleh tak beramal dengan dibezakan lah. Atau ada dekat sekarang perempuan ni tak ada adat lagi. Mu bertadaah mungkin muqtadah. Baru duk bahas tentang masalah orang first time datang darah. Atau adat tetapi pada dur, yakni pada pusingan yang pertama, ada walaupun kata hak 14 hari itu tak diyakini, ni maksud katanya kena semaya, tetapi dia kata pada dur, yakni pada pusingan yang pertama, hendaklah sabar ia perempuan tu. Jangan mandi hingga lampau darahnya 15 hari. Tak boleh mandi hingga lampau 15 hari, barulah dia boleh mandi. Hari ke berapa dia mandi? Hari ke-15 tu lah. Mandi untuk mana? Mandi untuk hari 14 dia lagi. Hari 14 hak nak kena koda tu. Hak dia sengkaukan dulunya haid. Dia baru mandi hari ke-15. Sebab baru cerak. Baru cerak kata istihadah. Maka pada ketika itu wajib atas perempuan tu mandi, yakni mandi angkat janabah. Dan sebab dia suci dah waktu tu. Untuk mengharuskan bagi solat dia lah. Dan dia kogonya ibadat mustahadah tu yang ditinggalkannya ibadat sani. Ibadat mana? 14 hari sani. Kalau puasa pun puasa lah. Kena qada balik. Puasa tu ketudah. Kalau hid pun kena qada. Hanya istihadah. Yang ditinggalkannya di dalam masa yang lebih daripada sehari semalam. Kalau lebih daripada masa sehari semalam tu, dia kena qada. Dan ni bunyi uji kuat. Tutup apa? Tidak. Yang ditinggalkannya di dalam masa yang lebih daripada sehari semalam. Dan pada dur yang kedua, wajib atasnya mandi apabila lalu sehari semalam. Ni bila lalu sehari semalam, wajib dah atas dia untuk mandi. Tutup apa pintu? Tutup. Tak seri. Tak apa, kau tu dia motor tu. Tak kena masuk. Tak kena masuk. Boleh deh. Pada dur yang pertama je kena tunggu. Tak boleh nak mandi tu. Sebab dia tak tahu kata itu istihadah. Kata darah tu nak lebih pada 15 hari. Ni. Tetapi pada dur pusingan yang kedua, ni. Pada bulan yang kedua, dia kena mandi dah bila darah tu sehari semalam. Kenapa kena mandi dah? Kerana dia dah ada adat dah. Ada dah adat bagi nak hukum ke darah saat ni. Dan pada dur, yakni pada pusingan yang kedua pada bulan kedatang tu, wajib atas perempuan itu mandi apabila lalu sehari semalam. Adapun jika tiada diketahuinya perempuan istihadah saat ni, akan waktu permulaan datang darah. Saat ni hok tahu berapa bulan mari. Ni tak tahu berapa bulan mari. Adapun jika tiada diketahuinya mustahadah akan waktu permulaan datang darah, maka perempuan itu mutahayyirah, lagi akan datang hukumnya. Mutahayyirah. Apa mutahayyirah? Tercengang lah. Tak boleh nak hukum.
Nak hukum lagu mana dah tak tahu bila awal mari. Tak tahu awal mari bila. Tu ada nota kaki sikit tu. Ada hak rumi ni. Dinamakan perempuan itu mutahhirah, awak dah ambil tak apa. Kerana ulama tercengang. Ada kebingungan, tak tahu nak hukum lagu mana. Tercengang dan tidak tahu hendak dihukum ke. Kerana ulama tercengang dan tidak tahu dihukum ke kepada perempuan itu. Tak tahu nak hukum. Nak hukum mana? Sama ada dihukum ke perempuan itu suci atau hik, tak tahu. Hari mana nak hukum hik, hari mana nak hukum suci. Bila tak tahu nak hukum hik, nak hukum suci, maka dia kena beramal dengan mutahayyirah mutlaqah. Lagu mana? Lagi akan datang masalah mutahayyirah mutlaqah, iaitu kena ihtimal ketiga keadaan. Lagu mana ihtimal? Yakni ditanggungkan dengan tiga keadaan. Pada waktu yang sama dikira ke dia putus darah. Bila putus darah kena mandi. Dan pada waktu yang sama juga dikirakan dia tu suci. Maka ibadat wajib kena buat seperti solat, puasa. Dan dari waktu yang sama juga dihukumkan dia dengan haid. Maka benda-benda hak selain pada ibadat wajib, benda-benda yang kesedapan antara suami isteri, haramlah buat. Itu lagi akan dia sebut kepada kita masalah mutahhirah mutlaqah. Maka pada waktu itu hendaklah perempuan mengambil ihtiyat. Masa perempuan itu dihukumkan mutahhirah, maka kena ambil ihtiyat. Ihtiyat hak seperti mana anda sebutlah. Dia lagi akan disebut oleh musannif kita, insya-Allah. Lagi akan datang hukumnya. Hukum akan sebut pasning. Cuma kita sebut lebih-lebih kurang ya dulu. Biar nampak, tak nampak lagi pun tak apalah. Tak guna weh lah pula, tak nampak lagi. Ni kita ayat dulu lah, lekok oning. Patut nampak juga ni guna weh mana ni. Tak. Adapun jika tiada diketahuinya akan waktu bermula apabila disebutkan yang membezakan itu dengan itlaq. Bila dia sebut semata-mata, itlaq ni semata-mata. Bermula apabila disebutkan yang membezakan itu dengan itlaq, dengan semata-mata, maka yang dikehendaki iaitu mana? Yang menghimpunkan segala syarat yang telah terdahulu sebutnya. Sebut pula syarat terdahulu sebutnya mana? Syarat tadi lah. Nak kena lebih pada, kena jangan kurang pada sehari semalam, jangan lebih pada 15 hari malam. Ada masalah darah yang dhaif tadi tu. Dia kata apa? Jangan kurang daripada sekuat-kuat suci 15 hari. Ni. Baik. Kalau darah merah saat ni pun kurang himpunan dia dengan darah qawi saat ni, maka kedua-duanya dihukumkan dengan haid. Yang tersebut itu hak dululah. Kembalilah pula pada sana. Jadi marji' domeh tu jauh lah. Syarat yang telah tersebut dahulu telah apa ni, yang syarat yang telah tersebut yang terdahulu sebutnya syarat saat ni. Mana hak tersebut saat ni? Kembali pada sana. Apa tu? Masalah ai hadhihi mas'alatun. Masalah apabila melihat perempuan yang baharu haid akan darah merah 15 hari. Ayo contoh ke kita masalah gambar perempuan yang mubtada'ah ghairu mumajizah ni. Apabila melihat perempuan yang baharu haid akan darah merah 15 hari. Kemudian maka darah hitam 15 hari. Pening tu 30 hari dah tu. Hendaklah ia mutahayyirah, hendaklah ia mustahadhah. Mustahadhah mubtada'ah ghairu mumajizah ni. Tu dah. Hendaklah ia mustahadhah mubtada'ah ghairu mumajizah ni. Masalah kedua, meninggalkan sembahyang dan puasa selama mana? Di dalam masa 30 hari itu. Ni. Muncullah hak tak juruh ni tak mengaji. Kalau hak tak juruh mengaji gak ya biarlah saya tak bayar 30 hari. Tak. Ayah dia kata mana mu tak bayar 30 hari dah tengok. Ni. Dia kata masalah hik ayah. Hik lagu mana 15 hari ya. Dia kata istihadah ayah. Tak pada ayah nipu. Tak. Muncullah hak tak juruh ni tak mengaji. Tak hak juruh yang mengaji.
Ni. Jadi kalau dia kata 30 hari, tak apa. Kak dia ni ngaji. Tak. Tok semaya 30 hari. Adik pun tak mai juga 30 hari. Ayah tanya kak, ayah tanya adik dia, apa pun tak mai 30 hari. Tahu kak tak mai 30 hari tu? Ayah tak marah. Apa marah kau ke? Tu nampak kata dia tinggal semaya bukit kerana perintah syarat lah tu. Kita tanya kak pula, apa pun tinggal 30 hari? Saya mengalami masalah darah merah 15 hari, darah hitam 15 hari. Dan saya ini perempuan yang mubtada'ah, ghairu mumayyizah. Ada ni kalau gini ni mumayyizah ni. Mumayyizah ni. Sebab cukup syarat. Tapi you juga masalah sini. Jadi dia kata zat ni mana ni? Hendaklah ia perempuan mubtada'ah zat ni. Tak kenalah kalau ghairu mumayyizah, sebabnya ni tamis ni. Tamis. Dia kata 15 hari datang merah, 15 hari hitam. Cuma nak kata masalah kena tinggal semaya 30 hari. Puasa pun kena tinggal 30 hari. Bapa kena tinggal 30 hari? Sebab awal-awalnya dia ingat kata darah haid pada waktu datang darah merah. Tak. Tu kalau boleh tanda pada waktu merah tu, kerana pada awalnya dia ingat kata haid lah pada waktu datang darah merah. Rupa-rupanya datang darah lebih kuat daripada merah, iaitu darah hitam. Maka hak awal saat itu tak boleh dihukumkan haid, yang darah yang kemudian itu pula dihukumkan dengan darah haid. Ni. Kecuali darah hitam tu mari lebih pada 15 hari. Tak 15 hari merah. Mari pula darah hitam 17 hari umpamanya. Tu nanti dia akan sebut bawah ni. Hak tu tak boleh amal dengan tamyiz, sebab tu cukup syarat. Mana syarat dia? Hak tak cukup. Darah hitam mari lebih daripada 15 hari. Darah qawi mari lebih daripada sebanyak-banyak waktu bagi haid. Adapun di dalam 15 hari yang pertama, adapun di dalam 15 hari yang pertama, maka dari kerana bahawasanya adalah ia dalam 15 hari pertama tu, bapa ia nak terang ni, musannif nak terang kita. Bapa kata kena tinggal 30 hari. Dia kata ada pun di dalam 15 hari yang pertama, iaitu waktu mari darah merah, awal-awal datang darah, maka dari kerana perempuan itu, bahawasanya perempuan itu adalah ia perempuan itu mengharap akan putus darahnya, darah perempuan. Dia harap kata putus darah. Rupa-rupa tak putus darah saat ni. Dan ada pun di dalam 15 hari yang kedua, maka dari kerana bahawasanya darah hitam yang dilihatnya itu menyatakan ia darah hitam, akan bahawasanya tak balik pada manalah darah merah yang dahulu itu darah istihadah, bukan darah haid. Bila mari darah hitam itulah baru membuktikan kata darah merah dia tengok pada awal tu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Apa? Sebab orang panggil ada pada tamyiz. Ada tamyiz, dia cukup syarat bagi nak dihukumkan dengan tamyiz. Maka jikalau lebih darah hitam itu daripada 15 hari, katakanlah saat ni tak lebih, ni lebih, maka iaitu ketiadaan syarat tamyiz. Apa tak cukup? Sebab darah hitam itu, darah qawi mari lebih daripada sebanyak-banyak haid. Tak ada tamyiz. Ada nampak pada zahir tapi tak cukup syarat, maka tak boleh amal dengan tamyiz. Maka adalah haidnya, haid perempuan itu sehari semalam. Ingat perempuan kali pertama datang darah, bila tak ada tamyiz ataupun ada tamyiz tapi tak cukup syarat tamyiz, maka hukum dia sehari semalam. Apa sehari semalam saja dihukum ke haid? Sebab yakin. Apa hak kemudian tu tak dihukum haid? Sebab hak tu tak yakin. Bapa hak satu sehari semalam saja yang yakin? Sebab sekurang-kurang bagi haid ialah sehari semalam. Nak tanya apa lagi? Beres nak balik. Gitu ya. Ni adalah haidnya sehari semalam pada permulaan darah merah. Permulaan darah merah tu dikira ke haid. Jadi hak ni tinggal berapa hari semalam? 31 hari. Kak Sunu tinggal 30. Kak kedua ni 31. Mung ni hebat lagi ni. Dah kalau betul dah jadi begitu. Tak, kalau betul jadi gitu, memang wajib gitulah. Tinggal semaya, tak boleh dah ibadat.
Dan jadilah permulaan durnya itu pusingnya itu perempuan saat ni hari ke-31. Nampak tak? Hari pertama dikira ke hit. Lepas tu hok hari ke-2, 3, 15 tu hok mari merah tidak hit. Hitam pun tidak hit. Tak. Hari ke-31 tu ataupun satu hari bulan hok lain pula baru dikira ke dengan hit pula. Hit sebab apa? Sebab adat dia dah. Adat mana? Hok bulan lepas dikira ke awal bulan. Hak ni pun kira awal bulan lah. Kalau hit tu mari tengah bulan katakanlah 15 hari bulan. Lepas tu pergi lebih daripada 15 hari bulan hok bulan depan lebih. Barulah dikira ke hok apa nama ni 15 bulan yang pertama tu hit. Lepas tu hok sana awal hari ke-16 tu hit pula. Nampak tak? Kata nampak wak ni lah contoh mudah. Cuma nak ayat kata apa? Nak ayat kata ambil pada awal mari. Tak semestinya hok mari awal tu awal bulan. Mungkin saja mari tengah bulan. Jadi buat kiyah jugalah dengan masalah ni. Itu saja nak ayatnya. Hari ke-31 tu hok datang darah pula. Hok tu pula dikira ke hit. Sebab dia ada adat dah hok bulan sebelum ni sehari semalam hit. Dia kata, dan jadilah permulaan durnya itu hari ke-31, maka hendaklah diqadanya sembahyang dia puasa. Puasa tu memang kena qada. Dah lagu-lagu mana? Semaya ni kena qada. Apa? Sebab dihukum ke istihadah. Dan puasa di dalam masa yang lebih daripada qadar hidnya, iaitu 15 hari pada masalah yang pertama dan sehari semalam pada masalah yang kedua. Nampak kata? Ni gambar rajahnya. Umpama contohnya tu. Tu dah. Jadi mari 31 hari. Sebelum tu mari 30 hari. Ni 31 hari. Jadi bila hari ke-15 ni tak, dia tinggal semaya hok merah ni, dia tinggal semaya pun habis ni. Mari hitam. Jadi dia pahalah hok merah dulu ni istihadah. Hok ni hit. Tapi hitam ni mari lebih daripada 15 hari. Lebih pada hak yang diizinkan oleh syarak. Oleh syarak. Pada mazhab kita 15 hari lah, jadi lebih. Siapa kau 31 hari lah umpama. Ataupun kalau tak sampai ke 1 hari pun lebih. Maka tak boleh nak ambil tamyiz. Bila tak boleh ambil tamyiz, ambil suka-suka hit. Jadi sepatutnya dia hanya perlu qada di kawasan merah ni saja. 15 hari merah saja. Tapi bila kerana darah hitam ni mari lebih, maka dia kena qada 29 hari. Tadi 15 hari lah. Apa nyanyo 29 hari nak kena qada. Bagi jarang nak berlaku gini no. Cuma kalau berlaku juga bahasa dia lah ni. Bila kesusahan kita di dalam nak amalkan sesuatu masalah tadi tu, ganjaran pahala dia tak serupa dengan orang melakukan ibadat kadang mudah. Tak ada orang duk pondok mari ngaji beres dia menguduk pondok dah tak mari tu basah ni kita kata. Nak umpamanya kita mari jauh lagi, ganjaran kita lain sikitlah. Ni orang dulu lagi ganjaran lebih. Siapa nak kena berenang kena berenang nak pergi ngaji ni nak berenang. Ramai tok dalam gitu, ada anak murid tak dalam dia cerita bersungguh dia dalam untuk ilmu agama ni. Bila kita faham oleh agama, kita istiqamah lah dalam perjuangan yang kita nak bawa ni. Gapo dia kita nak bawa sebab kita faham. Tapi kalau kita tak faham, kita ikut orang engkau ni projek tak tu guru kita patah bagai-bagai gitu tu. Dok guru kita pondok ni memang gitulah. Ya patah benar-benar gitu. Dok biar kita ngaji faham molek hak kita ngaji ni. Bawa hak kita ngaji. Dok. Orang lah ni dia ikut orang ya. Yang masuk mana hak ni. Dia tak faham betul agama. Faham betul agama. Baru kita faham lagi kita nak bawa gapo kena bawa. Nak bawa gapo? Agama. Orang tanya mu nak bawa gapo? Agama. Aku nak tanya mu, betul ke bawa agama? Gapo dia agama? Islam. Islam. Budak-budak agama kau. Budak agama apa buat tu? Tu bukan agama Islam ni. Islam ni nama bagi agama yang sebenar, nama. Bukan definisi bagi agama. Agama tu sendiri apa dia definisi dia?
Mu tanya orang ngaji, aku tak ngaji. Sudah tiga. Mu agama pun nak faham. Bagaimana mu nak tetap dalam nak bawa agama ni? Bapa sik tu gaji salih ni. Kedah tu. Ya buat betul-betul je sekolah molek. Apa? Ya faham ke apa dia nak bawa? Dia baginilah kita nak bila kita duk mengaji dengan guru kita buat ni ya. Orang nak kata gapo kata gi sebab kita faham dah gapo kita bawa. Gapo dia agama? Masyaallah ala lisan nabihi minal ahkam alal mukallaf. Faham tu gapo agama. Ndak. Ni tak faham agama tu gapo. Tak boleh bawa agama. Orang yang tak memahami sesuatu benda, dia tak boleh bawa benda tu. Raja dengar cerita Pak Pandi. Pak Pandi nak bodoh, orang Melayu kita bodoh tak ada Pak Pandi. Bila nak bagi contoh bagi orang bodoh Pak Pandi, orang dululah. Mak mandi ni suruh dia pergi beli lembu. Pak Pandi ni nak kata bodoh tak bodoh, lembu pun tak kenal. Bodoh benar dah tu weh. Lembu tak kenal. Orang contoh ke bagi bodoh ni supaya lembu pun tak kenal. Bodoh benar tak? Bodoh. Ni tak kenal lembu. Nak kaya korban ni tak kenal lembu. Bodohnya. Jadi gitu mak mandi poyak ke dia. Abel weh, bodohnya. Lembu ni gini, abel pergi tengah padai tengok hodok ragut rupuk tu ya lembu lah tu. Dia pergi padai. Dia pergi tengah padai tengok ada orang duduk ragut dengan sabit kan. Kecil sangat lembu ya. Nah. Mak mana yang ada? Bila beli saat ni ikat lah. Ikat dengan tali. Tak. Dia pergi pak orang duduk itu sabit rupuk sana itu. Tak. Dia kata, "Amu nak beli lembu demo." Hak ni kata, "Hei, ni bukan lembu." Mu nak ajar aku. Pak Pandi pula. Dia marah orang saat ni. Aku tahu ni lembu. Dia bodoh, tak khabar dia bodoh. Tak khabar dia bodoh ni Pak Pandi ni. Ni bukan lembu. Aku tahu tu lembu, Pak Pandi kata. Kata tak apalah nak beli berapa? Lembu berapa seekor? 2,000, 3,000. Ibu wih. Berapa nak? Seekor. Utuh orang tu. Tak sah jual beli dengan bodoh. Tak sah. Hukum syarat kata tak sah jual beli dengan bodoh. Kita tengoklah dalam kitab. Ni, bab beko tak boleh. Tak boleh kata ambil untung kita tak boleh. Dengan bodoh dah jual beli. Tak sah jual beli. Dah mak mandi suruh ikat sana, ikat. Gak tu basah tajam. Tengok kena betis dia. Balik wika mak mandi. Ni lembu ni ada ni. Tak. Api pelik mak mandi kata lembu ni tebah. Ni tak tebah lembu ni. Dia kata packing lembu ni habis betis. Tak. Coba balik yang sabit sana. Anak ayat kata gapo? Tak kena. Tak kena. Patu kalau kita ni betul lah ni. Orang hok bagus-bagus, hok baik-baik ni. Betul kata nak buat agama. Kena ada agama. Takut salah bawa benda ya. Kawan bawa benda ni agama ni agama. Rupa-rupanya tidak agama. Tidak kekesiannya. Allah sia. Ni awak balik banding Twitter ke masyarakat agama gapo. Gapo agama? Ada cara hidup kita ni. Hukum hakim. Mudah kata gak hukum hakim itulah agamanya. Masya-Allah, benda yang disyariatkan oleh Allah Taala di atas lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hukum hakim di atas mukallaf. Jadi agama ni memang tak akan hilang daripada kita selagi mana kita hidup ni adalah agama. Dia ada agama, bawa molek agama, faham molek agama. Atau ngajilah pula dalam ilmu tauhidnya. Selingin sikitlah tu. Biar kita kena molek agama saat ni. Baik. Sebab tu dulu agama terpelihara molek. Sebab orang bawa agama ni apa? Agama tu gapo? Zaman sekarang macam-macam. Kopi pih. Kopi pih. Dia ni kata kalau agama, hak ni kata bawa agama. Mana yang sebenar? Kita kena mengaji baru kita ada beza. Dia mau bawa ni bukan agama sebenar ni. Maaf kalau tak tahu. Ni betul. Kawin bersama dengan demo sebab demo benda sebenar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wajib. Ni. Sesat situ. Apa ceramah dah pula weh. Tak apalah. Tu kalau dengan Tok Haji Saleh gitu weh. Bawa betul. Kita pernah ada satu video kita dengan Baba Haji Saleh. Ni, qadasal sirahu. Ni. Kita buat YouTube dulunya. Buat YouTube. Buat kan tahu dia boleh buat. Lepas tu tak boleh nak masuk ke apa dah channel saat ni. Ada pesanan nasihat Tok Haji Saleh kau gitulah. Kita ambil masa kita pergi daurah.
Ni tak lama pun ni orang hok mengaji betul dengan risalah tahulah setara mana dia bawa agama, setara mana dia perjuang kat agama. Ayah sing orang tahu tok guru mana, tok guru ajilah dia buat apa, orang tahulah setara mana, sebab dia faham gapo dia nak bawa. Awak semua faham. Patut cari sendirilah. Sebab kita masing-masing bijak dah. Maka tiada diperoleh perempuan mustahadah disuruhkan meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam masa 31 hari lain daripada perempuan itu. Perempuan mana? Ni? Tak. Perempuan ni 31 hari wajib. Bukan boleh tinggal solat 31 hari. Wajib tinggal 31 hari. Dia wajib qada berapa hari? 29 hari. Hari kedua hingga hari ke-30 tu. Adapun lepas pada hari ke-31 tu dia tahu dah lah. Tak. Jadi lepas pada hari 31, hari 32, maksudnya 2 hari bulan, 3 hari bulan tu, dia kena terus solat dah. Walaupun darah tu lagi. Sebab apa? Sebab dia ada dah berlaku istihadah ni. Hak tak dia kena tunggu sebab dia tak tahu kata nak berlaku istihadah. Tapi ni dia ada dah pengalaman dengan istihadah, maka dia kena tinggal dah lah. Ni sebab tu dia kata tinggal selama 31 hari tu. Baik. Ni nanti akan nak sebut tinggal semaya 45 hari pula. Oh sedaplah kalau tak juga weh. 45 hari tinggal semaya ni. Ada pun mustahadah yang sudah beradat hid. Dia mustahadah beradat hid. Maka diperoleh yang disuruh meninggalkan sembahyang dia puasa di dalam masa 45 hari. Ada juga masalah 45 hari. Ni balik-balik tanya reti no. Tak ada reti no lah. Tak ada reti nya dak yang duduk ni ngejah lah. Tak ada reti no tu buat cara tak ada reti no. Ada reti no, tak ada reti no. Kalau tak ada reti no kak balik tanya adik rumah, kak rumah, mak rumah saja. Nak bincangkan masalah biar nampak berlaku masalah saat ni. Dan puasa dalam masa 45 hari seperti bahawa adalah adat hid perempuan itu 15 hari pada permulaan tiap-tiap bulan. Ya memang adat dia dah mari hid 15 hari awal tiap-tiap bulan. Kemudian maka melihat ia perempuan mustahadah pada permulaan bulan darah merah 15 hari. Jadi tinggallah semaya 15 hari itu. Sebab dulu pun memang adat dia 15 hari. Jadi dan kemudiannya pun 15 hari itu masih dalam tempoh haid. Jadi tinggallah 15 hari. Kemudian maka berkekalan darah hitam lepas pada 15 hari ke-16 hingga ke hari 30 mari darah hitam. Boleh. Mari darah hitam. Jadi pahalnya gana. Hak 15 hari hak mula-mula saat itu haid. Istihadah. Hak 15 hari hak kemudian hitam ni haid. Walaupun ada adat, ingat deh, adat dengan tamyiz kita dah baca kuat tamyiz daripada adat. Kerana tamyiz itu adat kelakuan darah yang sekarang dan adat itu kelakuan darah yang dahulu. Ni hak lepas. Hak ni hak sekarang. Dan hik ni tamyiz ni ialah kelakuan bagi darah tu sendiri. Adapun adapun adat itu keadaan bagi perempuan. Kerana tu tamyiz lebih kuat daripada adat. Kena balik kecek rumah ni tamyiz adat berapa ni. Adik tina kita kata mengaji hak ni tak jumpa ni. Duk berdosa gitulah. Ni kena balik buaya. Kemudian maka berkekalan darah hitam, maka disuruhkan ia perempuan ni meninggalkan sembahyang dia puasa di dalam 15 hari yang pertama. Ni betul dah, tak lakadah dah. Maka berkekalan darah hitam gitu saja. Ada lagi tak belakang dia? Gitu saja ni. Takut ada tertinggal naskah ni. Maka disuruhkan ia meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam 15 hari yang pertama. Kenapa? Kerana berpegang atasnya adatnya. Dan di dalam 15 hari yang kedua kerana kuat darahnya. Lagi diharap akan tetap tamiznya. Ni. Dan di dalam 15 hari yang ketiga. Tu tanya naskah tu sana. Macam masalah tu Yuwi 30 hari ya tak? Tak apalah kita faham dah masalahnya 45 hari. Masalahnya 15 hari datang darah merah,
kemudian berkekalan darah hitam iaitu selama 30 hari. Dah 30 hari. Gitulah berkekalan. Di berkekalan tu tulis gitu iaitu selama 30 hari. Gitulah. Kemudian maka melihat ia pada permulaan bulan darah merah 15 hari, kemudian maka berkekalan darah hitam. Ini tulis selama 30 hari lah. Baru jadi 45 hari. Maka disuruhkan ia meninggalkan sembahyang dan puasa di dalam 15 hari yang pertama hak darah merah tu. Kenapa? Kerana berpegang atas adat dia 15 hari. Dan di dalam 15 hari yang kedua berapa? Kerana kuat darahnya. Jadi bila dah orang panggil 15 hari pertama tu, kalau tak kira adat pun tak apa, sebab memang masih lagi di dalam lingkungan haid. Kemudian dia tinggal pula 15 hari yang kemudian saat ni kerana darah tu lebih kuat daripada 15 hari yang pertama. Jadi yang pertama tu istihadah, yang kedua tu haid. Lagi apa kata ditinggalkan juga pada hari ke-16 hingga hari 30 tu, lagi diharap akan tetap tamisnya. Tetap tamis maksudnya dengan makna dia mari selama 15 hari saja. Diharap ke tamis dengan maknanya dia harap kata darah hitam tu akan putus dalam lingkungan masa 15 hari. Tapi masalahnya darah hitam tu pergi lebih. Dan di dalam 15 hari yang 3 mana? Awal bulan kemudian tu pula warna hitam juga, kerana bahawasanya tak kala kekallah darah hitam, nyatalah bahawasanya sya'an tempat mengkembali akan haidnya haid perempuan itu beradat jua bukan tamyiz. Boleh 15 hari pertama tu tak ada masalah. 15 hari kedua tu kerana apa? Kerana tamyiz, harap ke tamyiz. 15 hari ketiga tu kerana dikirakan adat. Berapa kira adat? Sebab tamyiz tak boleh nak kira. Jadi kena qada hak mana? 15 hari pertengahan tu. Jadi sekarang ni tak boleh pakai hukum tamyiz. Asal dia ingat kata hukum tamyiz. Tapi tak cukup syarat sebab darah hitam tu mari lebih daripada 15 hari. Maka pakai dengan tamyiz. Bila pakai terpakai dengan adat. Bila terpakai dengan adat, hik dianya hanyalah 15 hari yang pertama merah dan 15 hari yang ketiga tu. Jadi yang kedua 15 hari tu tak dikirakan haid, tetapi dikirakan dengan istihadah. Tengok, dia boleh tukar gitu. Sekali tamyiz, lepas tu tak boleh nak pakai tamyiz, pakai adat. Puasa ni pun masalah 31 hari tu kan. Asalnya nak pakai tamyiz, tapi tak ada tamyiz sebab darah hitam tinggi lebih. Maka kena pakai dengan adat. Tapi hak 31 tu sebab dulunya dia tidak ada adat, dia ambil dengan hukum sehari semalam. Hak ni ada adat dah 15 hari. Nampak dah? Kerana ketiadaan syaratnya maka haidnya itu 15 hari pada permulaan bulan, maka hendaklah diqadanya seorang itu sembahyang dan puasa di dalam masa 15 hari yang kemudian daripada masa adatnya. Boleh kena qada dia. Dan waktunya, dan tiada ia membeza akan sifat darah. Tak boleh pakai tamyiz. Sebab tak cukup syarat. Syarat mana tak cukup? Melampaui daripada 15 hari. Maka dikembalikan ia hukum haid tu kepada adat haidnya, adat haid bulan yang sebelum, iaitu 15 hari pada awal bulan. Dia kata awal bulan kan? Haid dia hak lepas. Bukan tengah bulan. Kalau tengah bulan kan? Jadi itai pula lah tengah bulan. Selesai situ qala al-musannif rahimahullah taala, masalah ketiga muqtadah ghairu mumayyizah. Masuk pada masalah perempuan yang telah beradat. Ada dalam 5 masalah lagi tak? Sesatlah masalah ni. Mungkin dalam seminggu lagi kot. Dalam 4-5 hari lagi insya-Allah khatamlah. Wallahu a'lam. Dan insya-Allah kita akan buat daurah pengajian soal jawab bagi korban lah. Tengok keadaan lah insya-Allah lagu-lagu mana. Mungkin minggu depan tu siap dah kot soal jawab tu. Nanti nak cuba confirm tanya balik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setiap bulan sebelum saya datang haid akan keluar lendir berwarna kuning kehijauan. Kuning kehijauan. Masalah ni susah ni.
kuning kehijauan ni. Kuning ke hijau. Faham tak? Kalau hijau tidak darah haid. Kalau kuning ya boleh hukum haid. Kalau kuning kehijauan kena cerak. Kuning kehijauan tu betul-betul dapat hijau ke ataupun kuning saja. Dia cerak. Patut atas zon kita lah. Kuning ni, kuning. Kalau hijau tidak haid. Sebab hijau ni pada mazhab kita tidak haid. Setengah mazhab hukum haid. Dan selepas beberapa hari baru keluar darah kehitaman. Mungkin hijau lah tu. Tak, mungkin hijau. Kalau hijau gak cerak dah bukan haid. Lepas tu baru datang hitam. Cerak haid dah lah. Soalan saya, adakah lendir berwarna kuning kehijauan itu masih kekal dengan ibaratnya sama? Susah tu cerak molek dulu. Betul ke hijau? Kalau hijau, hijau lah. Kalau kuning. Lepas tu kata meh atau kuning nampak hijau, atas zon kita. Ni atas zon kita. Dikira sebagai darah haid atau jadi dia tanya, adakah lendir berwarna kuning hijau itu dikira sebagai darah haid atau darah istihadah ataupun hanya lendir seperti keputihan saja? Terima kasih Ustaz. Gitulah hukum dia. Hukum dianya kalau kata cerak sebelum datang warna merah tu, sebelum datang darah hitam tu, betul kata darah tu warna hijau, bukan sekadar kehijauan, nampak apa hijau saja, memang betul hijau, maka darah tu bukan haid. Tapi kalau cerak kata darah tu memang kuning, cuma nampak mungkin sinar ke hijau ke, ikutlah lagu mana tu. Susah juga tu. Bukan bagi mudah tu. Lepas tu kalau susah, ayat dasar ni kembali pada zon sekat dia nampak warna. Tak belum tanya habis orang ni kuning ke hijau, tak perlulah. Dia nampak kuning ni nampak dalam hijau. Biar cerak dulu. Jadi kalau betul kuning, kemudian datang hitam, kedua-duanya dikirakan haid kalau dalam tempoh 15 hari. Kalau melampaui 15 hari, maka hitam saja haid, kuning tu tidak haid. Istihadah. Kalau tak cukup syarat tamis hitam saat ni lebih pada 15 hari, maka kembali kepada adat dia. Adat boleh lepas. Tak boleh tengok hitam dan kuning tu lah. Boleh pada adat boleh lepas. Kalau kata adat tak ada, kembali pada sehari semalam. Sebab apa kira sehari semalam? Sebab diyakini bulan buluk ni. Sebab apa diyakini? Kerana sekurang-kurang ialah sehari semalam. Boleh dah tak ni tu? Tulis ke tak tu? Tulis ni. Tulis molek lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maksud qaddasallahu sirrahu? Maksud kata Allah Ta'ala mensucikan. Allah Ta'ala mensucikannya. Allah Ta'ala memuliakan dia. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliya'ikas salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah.